Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teacher Ain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sensory, discrimination and perception problems. Let's go! Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang tuan-tuan dan puan-puan faham mengenai diskriminasi deria dan juga persepsi deria? Baiklah, saya akan kupaskan satu persatu mengenai topik ini. Okey, diskriminasi deria dan juga persepsi deria akan membenarkan defined organisation, iaitu organisasi deria dalam badan kita akan diperhalusi semula dan juga interpretation of sensory stimuli. Badan kita akan interpret deria rangsangan yang diterima. Okey. Dalam sesetengah jenis penyakit sensory integratif, ia akan melibatkan badan kita dia tersalah tafsir maklumat deria yang dia terima. Contohnya, kesukaran untuk membezakan satu rangsangan dengan rangsangan yang lain. Okey, di sini saya ambil contoh sistem visual lah, sistem penglihatan. Okey, ada seorang budak ni, dia memang ada masalah learning disability, masalah pembelajaran lah. Jadi dia confuse sama ada tu huruf B ataupun huruf D. Bila dia lihat huruf tu, dia nampak sama je B dengan D tu. Dia tak dapat nak bezakan. Jadi di sini ia adalah berkaitan dengan masalah untuk membezakan satu rangsangan dengan rangsangan yang lain. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai perceptual problem, iaitu masalah persepsi. Okey, orang yang ada masalah persepsi, dia tidak akan ada kesukaran dengan sensory modulation. Sensory modulation ni adalah kebolehan otak kita untuk mengawal jumlah deria yang badan kita terima. Okey? Tetapi orang yang ada masalah sensory modulation, mereka akan ada juga masalah persepsi lah. Jadi dua jenis masalah ni sebenarnya berkait antara satu sama lain. Jadi, suka saya katakan di sini, anak yang kerap ada masalah untuk mendaftarkan rangsangan yang diterima, mungkin akan mengalami kecacatan dari segi perceptual skill, dari segi skill persepsi dia. Seterusnya, anak yang ada masalah sensory defensiveness akan cuba untuk mengelak daripada certain sensory experience. Mana deria yang dia tak suka tu, dia akan cuba elak. Jadi bila keadaan ini berlaku, defensive reaction ni dia akan menghalang anak tu daripada dapat tahu detail ciri-ciri rangsangan tersebut. Untuk permulaan topik ni, saya boleh katakan masalah diskriminasi ataupun masalah perception ni kan boleh berlaku dalam mana-mana sistem deria kita. Masalah-masalah ni boleh dikesan dengan gunakan standardized test. Kecuali dalam kes proprioception lah, masalah proprioception kan. Selain daripada proprioception, semuanya kita boleh gunakan standardized test yang sedia ada. Jadi, profesional dalam banyak bidang seperti neuropsikologi, special education, speech language pathology, mereka ni dilatih untuk menilai masalah perceptual ni. Biasanya mereka akan fokus kepada visual system dan juga auditory system, sistem pendengaran dan juga sistem penglihatan. OT pula, occupational therapy, biasanya mereka akan gunakan kepandaian mereka untuk memahami fungsi deria tersebut. Fungsi mana yang kurang, mereka akan latih dari segi fungsi-fungsi itulah. Contohnya macam dari segi taktil, sentuhan, kinestetik, pergerakan, vestibular, kan. Jadi masing-masing dalam bidang profesional ni ada peranan masing-masing untuk merawat masalah diskriminasi dan juga persepsi ni.
Okey, untuk slide yang seterusnya saya akan terangkan satu persatu masalah persepsi yang ada. Jom. Tactile discrimination and perception problem. Masalah diskriminasi sentuhan dan juga masalah persepsi. Okey. Poor tactile perception iaitu persepsi sentuhan yang kurang persepsi sentuhan adalah salah satu penyakit sensory integratif yang paling kerap kita jumpa, kita lihat. Okey, simptom dia apa? Ciri-ciri dia apa? Yang pertama, dia susah untuk interpret rangsangan sentuhan dengan cara yang tepat dan juga berkesan. Contohnya, dia susah macam ada benda yang bergeser dekat kulit dia kan, ataupun ada orang bergeser dengan dia, dia susah nak dapat tahu kat mana geseran tu berlaku, kat bahagian badan dia yang mana. Okey. Lagi satu, orang yang ada masalah ni, dia akan mengalami masalah dari segi skill fine motor dia. Skill motor halus dia. Sebab persepsi sentuhan ni, masalah persepsi sentuhan ni, dia mengganggu perkembangan skill motor halus dia lah. Terutamanya bila orang tu atau anak tu dia ada juga masalah tactile defensiveness. Tactile defensiveness ni maksudnya orang tu dia nak lindungi diri dia daripada kena sentuh. Dia tak suka kena sentuh. Okey. Jika persepsi sentuhan ni tidak tepat, anak tu dia akan ada kekurangan dari segi pembelajaran lah. Dia tak dapat nak rasa tekstur bahan tu ataupun objek tu dengan tepat. Sebab dia tak suka bersentuh. Ciri-ciri objek tu dia tak dapat rasa dengan tepat. Okey? Anak yang ada masalah tactile discrimination ni juga, dia akan hadapi kesukaran untuk perkembangan skill manipulatif dia. Jadi dia tak dapat perform task harian dia secara berkesan lah. Secara berkesan, lebih berkesan kan. Contohnya bila dia nak main constructional toy, dia perlukan deri sentuhan yang bagus untuk construct toy tu. Lepas tu lagi kalau dia nak butang baju dia kan, nak gunting kertas ke, dia perlukan sentuhan juga, perlu rasa bentuk butang tu, perlu rasa yang dia ada pegang gunting kan. Jadi persepsi sentuhan ni dia persepsi sentuhan ni dia akan mengganggu feedback yang biasanya digunakan untuk kita buat setiap task dengan tepat. Contohnya, bila kita nak menulis dengan menggunakan pensel, kita perlu sedar yang kita tengah pegang pensel, macam mana bentuk pensel tu, baru kita boleh menulis dengan betul kan menggunakan pensel. Ataupun kita nak gunakan sudu, nak manipulate sudu, kita kena adjust sudu tu kat tangan kita kan. Kena tahu macam mana bentuk sudu tu. Kalau kita tak dapat nak rasa bentuk sudu tu, tak dapat nak rasa kewujudan sudu tu kat tangan kita, macam mana kita nak guna dengan betul, betul tak? Jadi biasanya persepsi sentuhan ni dia berkait juga dengan persepsi penglihatan, visual. Dan anak yang ada masalah persepsi sentuhan ni atau diskriminasi sentuhan ni, dia juga boleh ada masalah hand-eye coordination, iaitu masalah koordinasi tangan ke mata. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, persepsi sentuhan adalah salah satu elemen penting yang menyumbang kepada kebolehan untuk kita plan action kita seharian. Jadi sistem sentuhan bertanggungjawab untuk sistem sentuhan kita ni
Dia juga bertanggungjawab untuk perkembangan body schema kita. Apa tu body schema? Body scam. Body scam adalah kebolehan sensori motor untuk mengawal pergerakan dan juga postur badan kita. Okey, setiap pergerakan dan juga postur badan kita perlukan sistem sentuhan untuk beroperasi dengan betul. Contohnya macam kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, kita perlukan sentuhan yang betul. Posture, kita nak tahu kita tengah duduk ke, tengah baring ke, kan kita perlukan sentuhan kan. Bila kita duduk, kita punya badan, punggung bersentuh dengan kursi. Baru kita tahu yang kita tengah duduk rupanya. Macam tu lah. Okay, biasanya persepsi sentuhan dalam badan kita, dia akan beroperasi secara automatik. Tapi apabila terdapatnya kerosakan ataupun kecacatan pada persepsi sentuhan kita, strategi penggantian akan mengambil alih. Jadi, bila strategi penggantian ni ambil alih, badan kita dia akan perlukan tenaga yang lebih. Contohnya untuk compensation strategies ni, contohnya macam kita nak butang baju kan sambil tengok cermin. Sebenarnya kita orang normal boleh je buat sambil tengok cermin sambil butang baju kan, tanpa mata kita melihat tangan kita yang tengah butang baju tu. Kita tengok dia cermin, lepas tu kita butang baju. Tapi bagi orang yang ada masalah diskriminasi sentuhan ataupun persepsi sentuhan ni, mereka perlu tengok juga tangan yang tengah butang baju tu. Jadi bila mereka tumpukan perhatian tengok pada tangan yang tengah buat kerja butang baju tu, sebab tangan tu tak dapat nak rasa bentuk butang tu kan, mereka tumpukan perhatian kat situ. Jadi ini akan makan lebih banyak tenaga untuk mereka. Lebih banyak tenaga akan digunakan. Okey? Suka saya katakan di sini, strategi compensatory ataupun strategi penggantian ni, kalau anak tu gunakan sepanjang hari dia, ini akan mengganggu kebolehan anak tu untuk fokus kepada task yang lebih kompleks. Akan mengganggu kebolehan anak tu untuk buat task lain dah. Kalau dia gunakan compensatory strategy ni di sepanjang hari dia. Jadi, nak tak nak dia memang kena gunakan compensatory strategies ni, tapi tak boleh secara berterusan. Okey? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita telah membincangkan mengenai masalah diskriminasi sentuhan ataupun persepsi sentuhan. Sekarang kita akan membincangkan mengenai masalah proprioception. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan proprioception? Proprioception ni dia muncul daripada otot kita dan juga sendi kita. Jadi otot dan sendi ni dia akan beritahu otak kita tentang posisi bahagian badan kita. Okey? Okey, yang kedua, banyak master clinician mencadangkan ataupun bagi tahu yang ramai kanak-kanak mempunyai kesukaran yang serius untuk interpret maklumat proprioceptif ni. Jadi, anak-anak yang ada masalah proprioception ni, mereka akan kerap clumsy, senang tertarik pada sesuatu benda dan mereka akan rasa kekok lah untuk buat sesuatu. Sebab mereka tak boleh nak rasa kewujudan sendi-sendi mereka tu. Okey? Okey, jadi apa suka saya katakan kat sini, apabila anak ni dia kurang persepsi sentuhan, anak ni juga dia akan kerap bergantung kepada deria penglihatan dia ataupun strategi kognitif dia lah. Contoh macam bercakap untuk perform simple task. Kan bila dia tak boleh nak rasa sangat dari segi proprioception dia,
dari segi sentuhan dia juga. Jadi contohnya bila dia nak duduk atas kursi pun, dia mesti pandang dulu kursi yang dia nak duduk tu. Dia kena pandang. Sebab dia tak boleh nak rasa. Kalau dia tak pandang, dia tak boleh nak rasa. Kat kulit dia, dia tak boleh nak rasa. Dekat sendi-sendi dia bila dia duduk pun dia tak boleh nak rasa. Jadi nak tak nak, dia kena bergantung pada visual cue dia. Okay? Jadi, ciri-ciri yang sering kita lihat pada anak yang ada poor proprioception ni adalah mereka ni akan buat sesuatu task tu, satu kerja tu, sama ada mereka akan letakkan force terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Sebab mereka tak dapat nak agak berapa banyak force yang mereka perlu letak. Contohnya waktu mereka tengah menulis ataupun tengah tepuk tangan ke ataupun tengah typing kat komputer ke kan. Mereka tak tahu, tak dapat nak agak berapa banyak daya, force yang perlu mereka letakkan. Jadi sebab itulah akan jadi force tu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit sebab mereka tak dapat nak agak. Di samping itu, terdapat juga kesan lain seperti anak ni mereka akan suka pecahkan barang ataupun berlanggar dengan orang lain ataupun mereka tersalah judge personal space mereka. Sebab mereka kurang proprioception, sebab tu mereka akan ada masalah-masalah ni lah. Jadi masalah-masalah ni dia ada implikasi sosial yang kuat. Dia akan ada implikasi sosial yang kuat. Okay, last sekali. Kanak-kanak yang ada masalah proprioception ni, mereka suka mencari tekanan pada kulit mereka. Mereka suka berikan tekanan pada kulit mereka. Ataupun mereka suka kalau orang buat joint compression pada sendi-sendi mereka. Orang compress, orang tekan sendi-sendi mereka, mereka suka. Mereka juga suka buat traction. Kenapa mereka suka berikan tekanan pada kulit mereka? Suka kalau orang bagikan tekanan pada sendi-sendi mereka. Kenapa? Sebab mereka nak dapatkan feedback tambahan untuk tahu tentang kedudukan badan mereka. Mereka tak dapat nak rasa kedudukan badan mereka. Contohnya macam mereka tak dapat nak rasa yang mereka ada tangan. Jadi bila occupational therapy, dia bagikan tekanan, compression pada sendi-sendi kat tangan mereka, baru mereka dapat rasa, saya ada tangan rupanya. Macam itulah. Baiklah, seterusnya adalah masalah visual perception problem. Masalah ni kerap dapat kita lihat di dalam kanak-kanak yang ada penyakit sensori integratif. Terutamanya anak yang ada poor tactile perception. Okay? Setengah kanak-kanak dia hanya mempunyai masalah visual perception tanpa ada tanda-tanda nyah fungsi sensori integratif. Maksudnya dia tak ada masalah lah dengan sensori integratif dia. Dia cuma hanya ada masalah visual perception. Okey, masalah visual perception ni boleh dirawat oleh occupational therapy cara kerja. Okey. Apa yang occupational therapy ni akan buat? Yang pertama, mereka akan menggunakan sensory integrative treatment approach, pendekatan sensory integratif. Mereka akan rangsang juga deria-deria lain selain daripada deria penglihatan ni lah. Kan? Apa-apa deria yang boleh integrate dengan penglihatan ni mereka akan rangsang juga. Akan rawat juga. Yang kedua, mereka akan memberikan latihan visual perception. Sebab visual perception skill ni amatlah penting untuk anak tu menyalin sesuatu. Dia perlu ada skill visual perception yang bagus. Yang ketiga, occupational therapy ni dia akan menggunakan compensatory strategies. Strategi penggantian. Dan akhir sekali,
Occupational therapy akan menggunakan skill training in specific activities. Mereka akan melatih skill-skill yang lain lah dalam dengan menggunakan aktiviti yang khusus, aktiviti-aktiviti yang tertentu. Okey. Baiklah, masalah yang terakhir sekali untuk tajuk kali ini adalah ada perception problem, masalah persepsi daripada diri-diri yang lain. Okey, contohnya perception of movement through space. Masalah persepsi pergerakan menerusi ruang. Di mana bila kita nak bergerak di dalam satu ruang ni kan, kita perlukan deria vestibular, deria proprioceptif dan juga deria penglihatan. Kita kena integrate kan ketiga-tiga deria ni, barulah kita dapat bergerak menerusi sesuatu ruang tu dengan betul, dengan proper. Jadi masalah perception of movement through space ni biasanya dia akan affect anak tu punya vestibular dengan proprioceptif. Maksudnya anak tu nanti dia akan ada masalah vestibular, keseimbangan dan juga proprioceptif. Okey. Yang kedua adalah auditory perception, persepsi pendengaran. Okey, apabila anak tu dia ada masalah pendengaran, pendengaran dia cacat kan, ada masalah, dia akan menyumbang kepada sensory integrative disorder. Maksudnya masalah diri dia yang lain pun akan terlibat juga. Okey. Jadi biasanya kalau anak tu dia ada masalah perception pendengaran dan juga perkembangan bahasa, anak ni mesti dia akan ada sekali tanda-tanda sensory integrative dysfunction, yang fungsi sensory integrative. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi mendengar celoteh dan penjelasan saya untuk tajuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.